Betul. Isu ni memang isu besar. Kalau kita tengok agenda riset dunia, itu lagi kan, ini dia orang dah lancarkan nama. Ya. And bagi saya, kan, bila saya ikuti perkembangan daripada perbankan, mereka menguasai dunia melalui perbankan. Dan because to what? Dan sistem tu memang sistem riba, kan, yang akan kita bincang nanti. Dan kalau kita tengok semenjak 1921-25 World Economic Forum, ya, Charles Schwab. Charles Schwab. Saya baca, saya ikut yang baru-baru ni kan ada apa dia orang buat carta dia, apa yang dia buat nak ubah apa tu. Tapi kalau kita tanya, semenjak 1975 dia riset apa perubahan yang kita dah lihat dari segi economic agenda ni lah kan. Semua yang miskin tetap miskin. Dan di sini saya nak tunjuk sajalah satu buku kalau siapa rajin baca, The Unseen Hand. Ya, The Unseen Hand ni menceritakan apakah dunia ni, peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam dunia ni berlaku secara accidental. 911 ke? 911 kan? Apakah itu big conspiracy itu dia? Ataupun satu konspirasi. Betul. Kan? Jadi kalau kita lihat atau kita boleh tengoklah sejarah dan apa yang berlaku. Macam saya pernah baca, saya ada dan pernah baca buku Lewis Protocol, kan? Kita nampak satu pattern lah. Yang kita dah duduk lama ni kan, anak-anak muda ni mungkin tak nampak. Dia baru nampak 10-15 tahun kan. Kita dah nampak daripada dulu. Jadi kita nampak satu pattern yang sedang orang kata emerging. Kan? And salah satu isu yang juga berkaitan dengan perbankan, duit kita ni akan hilang, duit kertas kita ni. Mungkin dalam ikut perancangan ni lah. Kalau ikut perancangan ni, China dah start, kan? Dan beberapa negara lain sedang mengkaji. Dan memang kita hari ni kurang pakai wang kertas. Jadi semua digital payment. Jadi kalau the central bank pun mengeluarkan wang secara digital, habis ya. Artinya semua duit kita dengan bank-bank. Saya pernah terbaca selepas Greece punya krisis 2008. European Central Bank nak menjadikan satu akta juga di mana di dalam satu krisis, nombor satu, kita tak boleh keluarkan duit kita. Itu satu. That means duit kita bukan duit kita. Itu nombor satu. Nombor dua, dia boleh menggunakan duit kita tu untuk menyelamatkan bank. That means our money is not our money. Kan? Bukan saja kita sekarang ni hilang dari segi nilai mata wang kita. Memang dah jatuh gila. Possibly dah jatuh lah. Tapi bila kita pergi universiti, kita belajar pasal inflasi, kan? Dia hanya mengatakan bahawa inflasi ni harga barang naik, kan? Harga barang ni naik sebab demand tinggi ataupun supply tak cukup. Tapi salah satu punca yang jarang disebut adalah ciptaan wang oleh bank-bank. Sentiasa. Saya kena hentikan Datuk di situ sebab dia sangat menarik. Saya bila Datuk cakap wang digital tu, saya terus terfikir bank run. Kalau kalau katakan wang digital, macam mana kita nak keluarkan duit kita ke bank run? Tapi saya nak holdkan Datuk ke situ. Okey, kita ni di PPIM ni banyak sangat dapat terima katanya walaupun loan Islamik, rupanya loan Yahudi lagi bagus. Betul ke Tok Ki? Itu patutnya tapi daripada segi pengguna. Tapi sekejap saya nak share sikit lah. Ni dari luar, saya tak nak touch bank. Sebab bank ni dia punya expertise ada kat depan. Tapi kita banyak komplain. Okey, tak komplain, kita bagi kat dia. Kita dapat kartun pula, dapat pusapa. Ada orang komplain kat saya ni, saya kena baca ni. Tak apa, yang ini saya nak share ni. Ini sebenarnya semayang tadi disebut pasal hari pengguna nak datang. Jadi antara hari pengguna ni adalah, dia sebutlah tadi 8 perkara. So antaranya adalah hak untuk mengetahui. Maknanya setiap pengguna dijamin untuk mengetahui. Memang kita tak tahu dah apa benda beruk pun kita tak tahu. Betul. Sama nak tanya pasal vaksin pun orang tak jawab. Nak tanya pun takut. Nak tanya pun takut. Lepas tu bawa ke mahkamah pun malangnya kita pun kalah. Tapi kita appeal lah.
Okey, lepas tu hak untuk memilih, itu antaranya lah. Milih tak ada guna dipilih, semua ikut dia je. Jadi sebenarnya ini satu penipuan lah. Cerita je kita ni tahu kita apa benda, tapi actually is macam penipuan lain lah. Pasal asasnya sebenarnya dia punya polisi, asasnya the policy memang is deception and cheat and lies and bullshit lah. Jadi apa benda dia cakap, oh ekonomi bagi, oh punya Singapura lah, sini dah duit pindah ke, aduh tak tahu nak cerita. Jadi inilah benda-benda yang kita perlu didik. Malangnya pendidikan pun tipu banyak juga, daripada sejarah je tipu, kita ni habis tipu. Sejarah pun tak pernah betul. Siapa yang dilantik, kalau tak dengar cakap apa ni, pihak-pihak tertentu, okey, kita tukar kerjaan. Yang dengar cakap boleh teruskan dan dia akan pertahankan. Jadi inilah dia yang the unseen hands tu. Jadi kita kena lihat betul-betul, dan kita kena balik-balik, dan kita juga kena melihat proses pendidikan yang sekarang ni yang kita pelajari. Contohnya apa benda yang kita belajar? Tok dulu ambil geografi kan? Apa yang guna? Tahulah negara di mana. Tak sikit sangat, setakat tu je lah. Maknanya patut benda-benda lain. Tapi saja-saja nak touch sikit dah, biar orang marah sikit lah. Kita apa-apa pun kita nak ikut rasul kita. Kalau nak ikut, itulah betul proses rasul kita tu. Kehidupan dia kita kena ikut lah. Barulah jadi kita ni umat Muhammad yang mengikut apa yang dia ajar. Okey, apa yang dilalui. Okey, umur dia 9 tahun, Rasulullah dah mula menjaga kambing. Dia mula berdikari. 9 tahun sampai umur dia 20 ke whatever, dia dah berniaga. Dia pergi ikut berniaga. Lepas tu maknanya dia ada proses mendidik diri dia, mendidik pengikut dia untuk memahami. Contohnya ini adalah usaha yang dia lakukan untuk hidup dan berniaga. Lepas tu dakwah. Okey, dakwah lah. Lepas tu jihad, dalam proses. Okey, kalau kita ambil gambar ini ke dalam pendidikan seorang umat Islam di Malaysia hari ini, apa bezanya? Di mana dakwahnya, di mana berniaganya, di mana jihadnya, di mana pendidikannya. Jadi kalau tidak ikut apa yang dididik, maknanya kita tak mengikut lah. Kalau lah dulu, maknanya ni mungkin Datuk pun tak setuju lah, tapi tak kisah. Maknanya kalau lah pendidikan itu yang nombor satu, kalau saya tanya ni belajar geografi saja, benda lain tak ada juga. Yang paling penting kemanusiaan pun tak diajar, akidah pun tak diajar. Jadi ini cukup bahaya. Cukup bahaya kepada kita. Kerana kita tak ikut. Kalau kita ikut, kita buat sendiri. Kalau lah dulu, maknanya contohnya lah, kalau lah pendidikan terjadi benda yang pertama, mungkin masa tu Allah akan jadi okey, kena didik, kena ada tahfiz, ada benda itu menjadi nombor satu. Sajalah itu kita tahu. Tuan Jufriz, kita tengok Tuan Jufriz, riba ni merupakan satu agenda yang terancang, dan kita telah bincangkan dalam forum-forum yang sebelum ni, sidang penonton sekalian. Dan Tuan Jufriz sebenarnya memang telah membincangkan banyak aspek perundangan bagaimana riba ni. Mungkin boleh terangkan lagi sekali bagaimana elemen itu terjadi, dan kadang-kadang orang mengkritik juga riba ni dihalalkan secara backdoor dengan hanya konon-kononnya akad sikit, sign dan terus halal. Mungkin Tuan boleh jelaskan, silakan. InsyaAllah. Sebelum saya cakap tentang pembangkangan Islam tu riba tu, jadi riba tu asas dia, kalau kita betul-betul kaji ayat Quran tu, in fact saya baca yang terbaiknya ialah daripada Saudari Imran Hussein lah. Ada buku dia, Riba, Quran yang Sunnah dan sebagainya. Tapi kadang ramai orang terlepas pandang tentang penerangan tu, iaitu apa itu riba sebenarnya. Dia menceritakan bahawa riba ni sebenarnya ialah apa yang kamu ambil bukan hak kamu. Itu saja, bukan hak kamu.
Jadi sampai yang pegang tu perbahasan tu sampai kepada isu bank, interest dan habis. Tetapi sebenarnya apa-apa lebihan. You see, riba tu lebihan tu yang bukan kamu punya. Jadi kamu mencuri, riba. Merompak, riba. Kamu suruh barang supaya nanti bila orang tak tahu boleh jual mahal, riba. Tetapi riba ni sekarang ni dah menjadi satu hukuman jenayah pada banyak sivilisasi dunia hari ini. Orang asli punya tempat you mencuri pun dia marah, tapi itu mencuri kan. Dia pun faham benda tu mencuri. Tetapi ada satu riba yang terlepas pandang, iaitu lebihan tu dengan konsep perbankan hari ini. Satu yang kita nampak interest lah, maknanya gunakan wang tu sebagai komoditi, maknanya charge interest. Lepas tu ada yang kita nampak yang kangkang apa ni, Datuk boleh bincang lah, baru cipta duit pula lagi. Dia bukan saja menipu, dia mentega darah. Menipu tu lain, dah mentega darah. Tipu tu sikit lah, mentega darah tu dah cipta duit. Boleh beranak. Lepas tu collateral kan kita punya aset. Kita tak boleh bayar, kita tunggu je. Pasal apa? Riba tu kalau siapa ambil, yang seorang takkan dapat bayar. Dia macam musuh kencing. Jadi sistem tu akan ada default. By design benda tu akan default, sistem riba tu. Jadi berganda. Macam hari ni sebenarnya berganda ni, saya tengok sekarang ni kat Malaysia, dia punya entry gandaan tu dengan interest, maknanya dia cipta duit tu dah sekarang dah 2 trilion. Di kertas dalam edaran saya tengok rekod last bank negara itu bulan November was 120 bilion di kertas je dalam edaran. Itu pun kalau kita bagi kepada semua orang, bukan kita yang ada pun, alung-alung saja atau orang politik bawah bantal, dia orang yang banyak duit. Kita ni sebab duit by duit. Jadi 2 trilion sebenarnya dibina hari ni. Jadi kita pun cukup fikir macam mana 2 trilion dicipta di atas angin. Dan kita terikat dengan riba hari ni. Jadi ringkasnya kalau nak katakan macam mana nak buang ni bukan mudah, sebab kita dah legalize riba tu. Macam kat Malaysia dah ada central bank yang hantar, yang protect riba tu. Lepas tu dia protect pula anak riba dia, iaitu bank komersial ni. Pasal bank komersial ni kalau sakit pun dia bantu juga. jadi kita jadi pening. Sekarang ni kalau macam katalah, kalau berlaku ni, kalau betul-betul semua dah pakai tak pakai kertas lagi, digital, maknanya bank-bank dah tak perlu bail out lagi. Sekarang dia panggil apa tau? Bail in. Benda baru. Okey, itu ringkas. Jadi sonok juga ya. Cuba bayang sikit Datuk. Islam adalah agama persekutuan. Okey. Jadi itu merupakan satu statement yang jelas. Jadi sebenarnya patutnya asas pergerakan adalah itulah apa yang dalam Islam, tidak ada mana. Jadi sekarang ini antara yang besar yang kita hadapi adalah riba ini, dia punya maknanya menjadikan kita berperang, Allah memerangi, Rasul memerangi kita. Betul. Jadi tapi saya tak tahu silapnya di mana. Apa tu contohnya agensi-agensi, dia semua yang kenakan riba tu. Agensi EPF tu kalau bayar lambat dia kena, dia jadi denda RM10 lewat air dan semua dia semua begitu. Jadi dia ringkas itu kita nak kempen tu. Dia kata apa? Sekarang ni umat Islam sekarang ni, dia bukan bukan orang kafir. dia perang dengan orang Ya, itu yang dah tentu tak menang. Ini yang tengah berlaku hari ni. Sebab tu kita masih lagi kalah, daif. Dan tentu akan kalah. Umat Islam daif hari ni. Dan Tuan Jofiz, kita nak tanya ni, banker ni kan dia dah nak jawab itu. Ex-banker. Tok, kita tengok kan macam Tuan Jofiz cakap ni kan, nampaknya rompakan berlesen, dan bank ni nampaknya diberi lesen besar, dah lah dibagi lesen besar, lepas tu di brandingkannya nampak cantik, ini adalah Islamic banking. Apa sebenarnya yang terjadi dekat bank ni? Mungkin Datuk ada mempunyai maklumat dalam yang boleh kongsikan dengan penonton-penonton ini. Silakan Tok. Okey, terima kasih. Saya background saya accounting. Ya. Jadi bila saya mula bekerja dengan bank pada tahun 81 dulu, saya yang pass entry, sebab bank dulu tu kita semua buat di cawangan. Betul. Sekarang ada yang dia buat di cawangan, ada yang buat di HQ centralized kan.
Jadi banyak hal-hal yang mungkin banker-banker sekarang yang tak faham. Okay. Jadi bila saya pass entry ni, bila kita mengeluarkan sesuatu pinjaman atau memberi satu pinjaman ketika itu, ni konvensional kan. Dan saya tak boleh nak orang kata compute sebab saya rasa sesuatu yang tak kena. Okay, sebagai example macam ni. Katalah saya tutup bank tu, antara salah satu tugas saya di bank ketika itu, saya tutup bank bila bila bank ialah tutup seharian kan. So kita kena kira dulu berapa tunai yang kita ada, kita tolak dalam strong room. Jadi katalah saya tolak 1 juta di dalam strong room. Jadi dalam peti besi kita ada 1 juta. Jadi besok pagi bila kita buka, kita keluarkan ada 1 juta dalam tu. Betul, logiknya. Logik yang saya tak boleh nak faham ketika itu, pinjaman yang diberikan 5 juta, 10 juta, sebab kita fikir bila kita bagi pinjaman tu kita bagi cash, tunai kan? Oh, dia pakai transaction-nya. Jadi saya tertanya-tanya, macam mana bank boleh bagi pinjam 5 juta, tunai ada 1 juta saja. Lama kelamaan baru saya dapat tahu bahawa bank tidak memerlukan uang untuk memberi pinjaman. Dalam proses memberi pinjaman, bank mencipta uang, dipanggil credit creation. Bila mana saya cerita ataupun bercakap tentang ini dulu, tak ada orang nak percaya. Sehingga tahun 2014, Bank of England dan beberapa bank yang lain mengeluarkan satu statement. Mereka memang mengakui bahawa bank tidak memerlukan wang untuk memberi pinjaman. Bank mencipta wang daripada pinjaman yang kita ambil. Nak kata mencipta wang tu pun tak betul juga. Dia hanya kredit. Dia kreditkan dalam akaun you. Dia jadi macam kalau masuk saja 10, katakan RM10 masukkan je angka RM10. Angka masuk je. Dia tak perlukan tunai RM10 gitu, ataupun RM1000 atau RM1 juta. Dia tak perlu. Macam kita kredit card. Apa kita hanya swipe card kita. Betul. Accounting entry ni kita jadi pemiutang. Kan? Bersetuju untuk mengambil hutang tu. Jadi hutang tu kita dengan sendirinya ni. Jadi akaun penjual tadi akan dikreditkan. Jadi kita dapat statement, oh kita hutang RM1000. Akaun penjual tadi dikreditkan dengan RM1000. Mana ada tunai? Tak ada tunai langsung. Ini dipanggil credit creation. Jadi persoalan yang kita, kalau kita nak tanya di Islamic Bank lah kan, kalau kita Toki tak ada duit kan, boleh tak Toki bagi pinjaman? Dan tentu tak boleh. Dia tak ada duit pun dia boleh. Seolah-olahnya Toki ada emas kilo, lepas tu Toki pula jual, bagilah orang 5 kilo emas. Maksudnya betul kan maksudnya macam tu? Lebih kurang macam tu. Macam mana kita nak bagi kalau kita tu tak ada? Kan? Inilah specialnya bank ni. Tak kira lah sama ada konvensional ataupun Islami. Hanya bila kita timbang macam Islami, banyak orang kan ialah pakar-pakar syariah semua. Satu saya rasa lah, sebab saya ada tengok satu dua pakar syariah yang mengakui bahawa memang bank cipta duit dia kata. Cipta kredit. Okay? Bila dia kata bank memang cipta kredit, persoalannya kan, satu apa yang diterangkan tu saya tengok tak betul. Okay? Saya tengok tak betul apa yang diterangkan. Itu nombor satu. Jadi saya persoalkan, apakah dia faham sebenarnya apa itu credit creation? Sebab kalau bagi saya tak ada duit, macam mana saya nak bagi pinjaman? Lagi-lagi bila kita kata Islami, dan di sini saya cuba mencari bila saya masuk Islamic Bank kan. Sebab bila kita kata riba ni kalau katanya Imam Malik, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada riba. Sebab Allah janji akan berperang. Makan babi pun Allah tak kata perang. Tapi riba Allah janji akan berperang. Ini bukan main-main ya. Ini bukan main-main ni. Jangan salah. Bila dia kata boring akan berperang, kenapa? Jadi dalam pencarian saya tu, wallahualam ya, tapi ini yang saya yakin lah, kita sebagai orang Islam ni, salah satu yang kita nak cuba jadi adalah orang yang bertakwa. Persoalannya, apa yang lebih dekat pada takwa? Dalam surah Al-Maidah,
ayat 8 kata Allah kata berlaku adil itu next to takwa. Next to takwa. Menghampiri petang. Hampir dengan takwa. Dan paling hampir dengan takwa. Jadi kalau kita tengok hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas itu apa? Urusan kita sesama manusia. Mesti berlaku adil, bukan kira bangsa. Kan? Mesti berlaku adil. Jadi apakah dalam proses kita cipta kredit itu adil? Kan adil. Bila kita nak bayar balik ciptaan kredit, kita kena kerja. Bank tak bayar, bank hanya keluarkan masukkan accounting entry saja. Apakah itu satu yang adil? Bagi saya itu tak adil. Sebagai seorang banker, saya kata memang credit creation tu ada advantage. Itu sebab kita kena faham wang. Wang ni sebelum 1971, wang disandarkan dengan emas. Sekarang ni dengan apa pun tidak. Sekarang you cipta saja, you cetak ajalah. Itu daripada 1971 sehingga kita dah ada debit card, credit card semua kan, dah ada internet banking. Jadi ciptaan tu secara bank aja yang buat. Itu persoalan yang bagi saya dah paling berat lah. Isu yang lain, apakah jual beli yang dilakukan oleh perbankan Islam itu benar-benar jual beli ataupun itu hanya satu kaedah. Isu di situ yang saya ni, memang orang Islam akan bertanya, kalau saya tak ada bank Islam ni, macam mana saya nak buat pinjaman? Tapi ada dua isu di sini. Satu, apakah kita masuk ke dalam lubang biawak lebih dalam, menggunakan sistem yang sedia ada ni, ataupun adakah lebih baik kita mencari satu sistem yang lain, tetapi kalau itu bukan sistem tak ada. Kalau kita tengok zaman kebergelangan Islam dulu, ada semuanya. Ada semua tu. Tapi isu-isu ni memang dia orang tak akan keluarkan sebab dia tidak ada keuntungan bagi dia orang. Jadi di sini saya rasa saya lebih ambil pendekatan, kalau nak beli kereta terpaksa ambil bank loan kan, ambil lah. Tapi jangan berlebihan. Itu kalau darurat. Itu darurat. Sebab keadaan sekarang dari segi sistem kewangan memang darurat. Sistem kewangan sekarang memang satu sistem darurat yang dikuasai oleh kuasa-kuasa yang besar lah. Kalau kita kaji itu tu start daripada Federal Reserve Bank kan, melalui bank-bank ni. Jadi kita dah terperangkap dalam satu sistem. Kita nak keluar memang susah, kita nak keluar, melainkan sistem ni roboh. Betul. Toki, kisah pasal perangkap ni ada ramai sebenarnya Toki yang terperangkap ni kan. Macam kisah apa nama ni, Kartun ni. Dia kata dia buat pengaduan, dia kata dia menandatangani satu perjanjian, lepas tu katanya dia nak bank menjanjikan nak buat disbursement kat dia, dan disebabkan tu kata dia ada banyak isu-isu perbankan ni. Saya rasa kes Kartun ni bukannya satu kes yang terpencil, dia banyak sangat. Dan dia berkenaan dengan isu riba dan juga mungkin Toki boleh ulas sikit lah. Dia kata ni kecewa perniagaan dia lingkup dan sebagainya. Habis lah. Dia sebenarnya itu saya tak nak jawab lagi. Saya nak share satu benda macam mana amalan praktis ni, brother. Kita ada satu pengadu datang jumpa kita, dia ni dibankruptkan selama 13 tahun. 13 tahun duduk dalam keadaan huru-hara kerana tanpa buat apa-apa dia telah jatuh bankrupt kira-kira dalam 80 juta. Rupanya dia tak ada ambil duit benda. Pasal rupanya bila dia check, dia bekerja di satu tempat, dan tempat itu majikan guna butiran dia pakat dengan bank, bawa kedua duit dia kena seorang-seorang. Tak nanya lah. Memang tak nanya lah. Jadi of course nak mencari itu macam-macam, pasal semuanya high level punya ni. Pergi report tak bergerak, begini, dia macam-macam lah. Akhirnya bila kita bising agaknya bank pun takut, dia lepaskan daripada bankruptcy. Lepas. Tapi 80 juta tu diam lah. Duit dah hilang 80 juta tu. Dan penjenayah hanya elok je berjalan sana sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi saya ni nak cerita, saya rasa high time pasal duit yang hilang itu pun kena justified. Siapa yang pegang ambil duit tu?
Takkan kalau duit orang tu dah bankrupt, lepas tu orang tu dah bankrupt, kita tak ada apa. Does it make sense? Tak boleh ke kita contohnya pergi ke bank negara pun, saya pun sebut kat bank negara, okey, insist bank negara cari siapa yang ambil duit. Pasal dia kebiasaan sekarang ni, bila jenayah berlaku, kes tutup, duit tak tahu ke mana. Adakah ini praktis sebenarnya? Jadi ini satu benda yang kita nak cadang-cadang, nak minta lawyer bawa perkara ini. Tapi macam dialihkan pencurian tu melalui orang yang bankrupt tu. Yelah, tapi sekarang ni orang tu dah lepas, tak bayar 1 sen pun. Dia pun elok je lah, alhamdulillah dia lepas. Tapi maknanya duit itu telah ditarik, disiphon, gunakan nama dia sampai dia bankrupt. sampai bankrupt. Lepas tu lepas balik, kes tutup. Itu yang saya nak tahu, macam mana, apa benda yang kita boleh buat sebagai lawyer ni. Pasal kita rasa kita kena tanya kenapa, mana pergi duit ni. Okey, siapa yang ambil? Takkan biar begitu je. Jadi terjadi juga sekarang ni isu seperti ini dalam mule account lah. Baru ni satu graduan budak perempuan masuk dalam lokal. Sebab gara-gara pinjam sebab akaun dia. Dia gunakan akaun dia. Dia gunakan akaun dia. Banyak cara guna akaun ni. Kalau saya nyentuk, saya kata Tok pinjam bank card sekejap, saya nak duit. Nak masuk duit mak saya nak hantar. Jadi Datuk pun bagilah pinjam sekejap nak ambil. Jadi ramai yang ni puluh-puluh ribu ni jadi Along buat macam tu. Orang nak pinjam duit dengan Along, jadinya berdiri. Jadi Along kata okey bagi kad. Sementara proses loan itu, dia orang ni memang penipu. Mungkin makan 3-4 bulan. Orang yang pinjam kad tu dia dah guna-guna, polis datang tangkap berapa kali tangkap, bawa ke Terengganu, Kelantan, bawa ke Kedah, bawa ke mana-mana. Jadi kejadian sebenar ini tidak diselesaikan, tapi kes tutup. Dan mangsa nasib kau lah. Dan penipu pula ada lah duduk kat bawah hotel di Kuala Lumpur dengan Porsche, Ferrari, Lamborghini, duduk isap curut apa benda. Jadi ini yang adil tadi juga. Jadi kita kena buat yang ini. Memang saya kalau boleh nak pakat, kita nak exposekan kes seperti ini. Dan yang lain tu kes yang nyata lah kononnya. Yang ini maknanya ini berlaku dan terlalu ramai orang yang kena mule. Terlalu ramai. Dan masuk ke dalam free je. Pasal dia pun ada bail pun tak cukup duit. Jadi kenalah. Jadi seperti 30 kes. Masyarakat pun kena tahu apa. Yalah, mule ni dia dipergunakan. Betul. Jadi bila dia tak tahu, dia bagi kad dia dan apa semua, lepas tu dia kena buktikan bahawa dia susah. Tapi dia macam ni tu. Ini sajalah ceritakan ni lawyer ni. Saya banyak kali bawa kes ni juga kepada pengetahuan pihak berkuasa. Contohnya ini pisau. Okey. Pisau tu sebenarnya Datuk punya. Saya pergi ke rumah Datuk, saya ambil pisau. Ambil pisau, saya tikam Faizal. Aduh ya katakan. Dah dia aduh. Masalahnya ini tu. Katakan penyiasat pun datang. Pergi cek. Dia dah mati. Dah aduh tadi dah mati. Senyum dulu. Senyum. Lepas tu masalah dia ni, aduh dah mati. Penyiasat patutnya carilah siapa yang bunuh, kita nak track semua ni, apa motif benda. Tak, penyiasat kata siapa punya pisau. Senang lah. Cari pisau kan? Cari pisau je. Dan pisau tu sebab pisau ni Datuk punya, ambil dekat rumah Datuk, Datuk kena ke dalam. Jadi saya rasa ini memang bengong nombor 1 sebenarnya. Jadi ini pun kita cuba bangkitkan lagi. Pasal kalau saya boleh, pasal yang dah kena mule account ni dah pada saya 10,000. Saya ingat polis ada beritahu saya 20,000 lebih gitu. Aduh. Saya okay. Jadi kalau dengan akta 342 tu, boleh ke kita bercakap ni?
Tak boleh lah. Dan memang ini antara bendanya. Maknanya bukan dia kata macam ni. Call pagi esok, Tok, saya nampak Datuk tak sihat semalam lah. Mari kita nak bawa batuk tu kan. Besar pula batuknya. Ni suspek dulu. Yalah ni dengan tadi keluar tu. Lagi pun apa tahu? Bila besok pagi DG menguak kan. Bukan saja pegawai siasat perintah seorang-seorang. Dia kata saya buat satu regulation, saya nak tangkap seluruh PPIM dia boleh lah. Dia ada regulation dia boleh buat satu apa saja. Dia boleh tambah, dia boleh kurang, dia boleh lantik. Saya pun duk fikir macam jantung boleh. Zalim. Dia tak masuk akal lah. Jadi kita tengok macam Khairi Jamaluddin ni, sama ada dia ada akal ke tak ada. Tak, saya nak tanya betul, kok tak ada akal? Ada sikit-sikit je. Jadi tak masuk akal nak menyeksa orang. Maksud saya, nak menyeksa orang kita akan cari daripada rumah ke rumah. Saya rasa bukan dia orang tak tahu, tapi sebab ini ialah banyak tempat kita tengok nak menutup suara rakyat. Supaya rakyat tidak bersuara. Rakyat yang berfikir ni adalah rakyat yang baik. Yelah, ada juga dulu saya pun dapat tahu contoh beberapa negara dia tak didik pun rakyat dia. Pasal didik dia pandai susah aku kata dia. Jadi sekarang ni kita dah lebih cerdik, kita dah ada apa? Yalah, kita boleh tengok alternatif. Yalah, tapi rakyat dah boleh berfikir. Jadi macam mana nak apa supaya rakyat tidak bersuara, ialah coming out tutup lah undang-undang dulu apa ni ISA, lepas tu ni SOSMA whatever. Tapi alhamdulillah hari ni saya dengar Sultan Brunei pun minta orang siasat betul-betul ubat ni. Tapi ya, itu Sultan hanya boleh cakap begitu. Dia pun minta Kementerian Kesihatan dia tolong cek betul-betul, verify. Itu pun dah habis dah. Itu pun dah habis dah berapa persen kena dah kan. Tuan Jufris, dari segi undang-undang, ulama kata dia dah cek dah ni okey, kata okey ni okey. Lepas tu undang-undang pun apa nama ni kata kita undang-undang ni pun okey. Memang ni bukan riba ni, okey ni. Ni adalah muamalat dia kata. Dia macam-macam, ada term dia denda. Jadinya kata kalau kita dah panggil muamalat dah, halal lah, apa masalahnya? Dah sekejap, malam ada seorang ada satu syarikat datang, dia nak beri pinjaman. Dia tak ada charge faedah, hanya dia charge penalty. Sambat 7 hari je 1.5% a day. Macam-macam nama. Tapi ada nama dia macam pun letak penalty lah. Dia bunyi pun bukan bunyi Mak Saleh, bunyi Arab lah. Tawaruk ke apa dah. Ya lah, takwin. Dia itulah. Okey, silakan Tuan Jufris. Kalau katakan ni ulama dah setuju, okey ni kita dah kaji, okey. Ulama setuju semua. Okey. Ni okey ni tak ada riba ni kan. Kita pula perkataan riba pun tak ada. Sampai ada orang kata ni PPIM tahu apa. Apa benda ni tahu, kita ulama lah, kita pakai serban besar ni. Kan. Takkanlah you apa tahu you cakap saja kan. Jadi mana kita punya local stand? Dari mana kita punya kebenaran dalam argument kita? Silakan Tuan. Tak, macam saya kata tadi, dia dah undang-undangkan apa ni perkara ni. Jadi itu satu cara besar lah. Kalau kita tengok akta Pek Pusat hari ini pun dia dah ada finalisation lah, keputusan utama tentang apa itu riba atau tidak melalui syariah panel advisor dia. Jadi tak ada ruang kalau kita nak bawa pergi ke mahkamah nak challenge. Dulu pernah, tetapi akhirnya selepas kes tu dia mereka pasal undang-undang ni pasal kawan saya ambil kes actually kes apa ni tentang vitamin aja lah. ABA tu jugalah, BBA tu lah, dan murabahah tu. So dia dah ikat kita macam tu. Ini yang bukan mudah. Macam saya kata tadi lah, yang bantu tadi macam Datuk kata tadi, yang dia cipta kredit tu, bank-bank ni, yang bantu dia central bank, bukan bank tu cipta tu melalui tak ada bantuan. Pasal apa? Central Bank dia ada satu requirement dia panggil SRR, Statutory Reserve Requirement. Dia kontrol. Sekarang ni kalau kamu ada RM100, kamu boleh beranakkan RM300. Sekarang ni SRR dia sekarang rasa dah 3 to 4%. Maknanya kalau dalam bank ada RM100, dia boleh beranakkan 25 kali ganda. Pandai juga macam ni nak beranak kan. Cipta kredit ni. So macam saya kata tadi, you nak macam mana? Bukan saja bank komersial ni buat jenayah secara terancang.
melanggar undang-undang, tetapi disokong oleh Central Bank sendiri. Dan siapa yang sokong sebenarnya? Maknanya yang wakil rakyat kita lah, yang setuju lah. Dia memang satu sistem. Satu sistem. Jadi bukan mudah. Macam ni lah, saja je lah. Nak provoke dia sikit. Sistem mana yang ada? Ada ke, kan zaman dulu, masa mula-mula itu, saya ada satu orang, Captain Omar. Dia buat import kereta. Jadi dia boleh cakap, dia kata sebenarnya masa tu bank memang mandat ke bank Islam dulu, saya tak ingat. Dia kata, dia kalau ada duit dia akan bayar bank mana masa dia orang tak charge interest masa tu. Tahun saya ingat tahun 85. Belum ada bank mana. Bank Islam ada. Bank Islam ke bank Islam 98. Masa tu Dr. Alim lah juga. Jadi maksud saya hari ini dia pada yang saya nampak sistem pun dah berbeza. Dan setengah-setengah bank pun Islamic tu it's just a window. Dulu window, sekarang ni bukan window pun, dia dah tak tahu mana perginya. Dan dia sebahagian kecil, sampai ada satu bank tu dia kata the Islamic banking side ni tak sampai 20 orang pun, contoh. Jadi kita tak tahu, kita pun tak pandai. Cuma yang kita nak cari, apakah jalan keluar, apa yang kita nak kena buat supaya benda ni tidak melibatkan riba. Tu saya tertanya juga kan, macam mana kalau katakan dalam bank perbankan Islam ni, bagaimana kiraan profit dilakukan kan, kat mana silapnya kan, boleh tak kongsikan pada penonton-penonton kita ni kan? Kita dah tahu. Kalau kita lihat perbankan Islam, semua akan argue mengatakan bahawa bank Islam ni dia tak pergi pinjaman. Ya. Dia berniaga. Dia berniaga, dia buat jual beli kan. Dakwanya. Dakwanya kan. Tapi kalau kita tengok Akta Islamic Financial Services kan. Kalau kita tengok Akta Financial Services, apa itu business of banking atau perniagaan banking ni? Perniagaan banking ni mengambil deposit dan memberi pembiayaan. Dulu dia kata pinjaman, tapi sekarang digunakan pembiayaan. Itu conventional banking. Kalau kita tengok Islam ni, apa dia kata business banking? Juga mengambil deposit kan, dan membuat pembiayaan, tapi mengikut kaedah Islam. Jadi isunya, kita kalau tanya apa itu business banking, memang pembiayaan lah. Okay? Memang pembiayaan, hanya kaedah yang digunakan itu adalah kaedah jual beli. Jadi bila kaedah jual beli ni, saya dalam hati saya dengan pemikiran saya ni, akal saya ni, saya geram sangat. Sebab pada tahun 2008 hari pertama saya jumpa dengan Turki, kita discuss projek Terbengkalai tadi kan. Saya nak cerita di sini lah, walaupun produknya dah tak ada. Okay, dia orang dah tukar sebab dia orang dah sedar bahawa produk yang BBA ni, okay, dia macam ni. Faizal kan? Akad ditinggal. Faizal datang bank, Faizal beli rumah 100,000, bayar 10% to developer, datang ke Islamic Bank, nak biaya pembelian rumah tu dengan 90,000. Betul. Jadi saya sebagai bank Islam akan membeli rumah tersebut dengan harga 90,000. Ini katakan rumahnya 90,000. Okay, ni 90,000 saya beli. Ni akad lah saya beli kan. Jadi ini hak saya ni. Betul. Dan sekarang saya jual balik dengan harga 300,000. Toki dia tak pergi Islamic Bank, dia pergi conventional bank. Dia pergi ke conventional bank tak beli, tapi bank setuju untuk memberi pinjaman sebanyak pembiayaan 90,000 dengan interest lah. Okay. Jadi tadi Islamic Bank saya jual kat Faisal dengan harga 300,000. Saya beli 90, saya jual 300,000. Dah lock dah 300,000. Dah lock 300,000. Okay. Selepas 3 tahun, projek naik kan 30%. 30% katalah 30,000. Jadi bank akan keluarkan 30,000. Islamic Bank pun keluar 30,000, conventional bank pun keluar 30,000. Pasal naik sama-sama kan? Betul. Okey. Lepas 3 tahun projek terbengkalai. So bila terbengkalai, developer pun dah entah ke mana, bank claim daripada pembeli rumah tadilah. Betul. Faizal
sekarang rumah tak siap, tapi Faizal kena bayar balik kat saya. Sama dengan Toki, Commercial Bank akan claim. Commercial Bank akan claim Toki sebab duit yang baru keluar 30,000, dan dia kira interest, interest baru 10%, kan, katalah 45,000. Bank Commercial claim 45,000. Saya tanya Faizal, Islamic Bank claim berapa? Mesti dah 300,000 tu. Islamic Bank claim 300,000. Okey. Jadi itu yang saya buat. Tapi dia kata begini tu. Dia kata dia orang akan bagi balik ikut suka hati dia. Ya, dah. Tapi dia nak bagi balik itu lain cerita. Isunya sekarang bila kita buat jual beli, kita tak guna, kita katalah kita bukan lagi menggunakan loan, kita menggunakan kontrak jual beli. Dalam sebuah kontrak jual beli, kalau saya nak beli phone ni dengan harga 3,000, saya mesti dapat apa? Saya bayar 3,000, saya mesti dapat apa? Saya mesti dapat phone. Phone tak ada kan? Ini rumah saya tak dapat. Tapi saya kena bayar 300,000. Siapa yang jual kat saya dengan harga 300,000 tu? Bank yang jual. Bank nak claim 300,000, bagi saya tak ada masalah. Where is the consideration? Kalau lawyer kata, dalam law of contract ni, dia mesti ada consideration. Mesti ada barang, sebab dalam jual beli ada barang dan pembayaran. Okey, nak suruh saya bayar 300,000, fine. So sekarang saya bayar 300,000 sekat. Mana rumahnya? Rumah saya bayar sekarang, bagi saya. Tak ada rumah. Jadi jual beli apa nama? Itu yang saya soal. Jual beli apa nama? Of course, after so many years, kan, katanya bila saya tanya kawan-kawan, ada yang kata setengah bank dia tak apa, dia bagi diskaun ke dia tak claim. Tapi saya tanya dalam tempoh masa tu ada beberapa orang, sebab kes yang saya kaji dulu tu, saya ingat kalau tak silap saya lebih kurang 500 orang yang terlibat dalam 500 kes. Itu yang kita tahu yang tak datang ke PPM kita tak tahu. Okey. Dalam 500 tu ada yang sudah dibankruptkan oleh bank. Dibayar. Rumah tak dapat, bankrupt dapat. Dah dibankruptkan, hilang kerja. Di mana keadilannya? Di mana keadilan? As far as the syariah dia tak apa. Saya buat salah satu bila kita buat satu fatwa yang salah, masih dapat 1 poin. Buat fatwa yang betul 2 poin. Tapi orang yang dah dibankruptkan ni macam mana? Macam tu saja. Hidup dia dah mana ni? Dah hancur lah tu. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Ini balik pada apa isu? Kenapa? Memang semua orang question. Dia kata kalau macam tu, saya jual lah kat saya barang, tak ada untung. Itu bukan isunya. Saya kata di sini lah, kalau ada orang nak tanya soalan macam tu, itu soalan yang bodoh lah. Jangan lo tanya soalan yang macam tu. Kan? Dalam jual beli ni, barang mesti dapat. Okey, kita ambil sekarang. Kita tahu 3-4 bulan lepas banjir. Dan sekarang pun banjir. Betul kan? Okey. Kita beli dengan bank, kita beli ataupun saya beli? Saya beli. Patut bagilah balik dah. Sekarang kereta dah hancur, rumah dah hanyut. Macam mana? Siapa tanggung jawab? Jadi isu yang saya tengok ni, memang salah satu lagi isu yang selalu dibangkit. Mana boleh, kita ni baru 40 tahun. Perbankan Islam ni baru 40 tahun. Perbankan konvensional dah beratus tahun. Salah. Because sistem tu dah sedia ada. Sistem tu kita menggunakan sistem yang sama. Nak kata kompleks sangat ke conventional banking ni? Tidak. Melainkan kita kata financing yang kompleks-kompleks tu lain. Kan? Tapi apa yang kita buat ni, pinjaman perumahan berpuluh tahun dah ada. Pinjaman kereta, pembiayaan kereta berpuluh tahun dah ada. Tapi saya rasa kita tidak berlaku adil. Jadi kalau orang tanya saya, macam mana? Saya kata, ambil yang ada, tapi jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Yang mana dia, tapi apa yang kita perlu kan? Apa salahnya kalau kita bawa Myvi kalau itu saja yang kita mampu? Kan? Kita ambil loan besar-besar buat apa? Itu untuk ego kita. betul. Kan? Tapi kalau gaji kita besar, mana masuk neraka? Itu. Ini antara isu-isunya lah kan. Jadi kalau saya susah nak katakan apa perbankan tu satu sistem yang adil. So Ki, ada soalan ni Ki.
katanya kan yang meluluskan sistem perbankan Islam ni sebenarnya ulama-ulama. Tuan Jufris kata tadi tu orang yang yang mengamalkan riba ni sebenarnya berperang dengan Allah. Adakah ulama-ulama yang meluluskan riba ni sedang berperang dengan Allah? Iyalah gitu lah kira-kira. Ya macam tu Saya lah. nampak kira macam tu lah sekolah-sekolah tu. Walaupun dia memberi berapa, saya nampak ada dua perkara utama kenapa sekolah-sekolah yang duduk sokong riba ni. Lepas tu dia ajar pula dia punya anak-anak dekat UNICEF ni kan, dekat sebelah UM ni kan, Bank Negara punya Education Center for Financial Islamic ni kan. Saya nampak ada dua perbahasan besar yang mereka terima riba tu boleh diterima. Satu ialah kerana digunakan satu hadis yang dia kata Nabi membenarkan apa yang kita boleh buat kat dunia ni. Jadi perbahasan tu ialah membenarkan apa-apa kaedah. Walaupun kaedah tu sebenarnya salah sebab Islam telah meletakkan beberapa syarat tentang apa itu duit. Iaitu dia berbentuk emas, berbentuk silver atau barang-barang komoditi yang boleh dianggap sebagai duit. Lepas tu ada beberapa syarat lah. Jadi kita langgar kat situ lah ulama-ulama tu. Yang kedua pula saya nampak lagi perbahasan ialah dia mengambil, maksud dia kata dia darurat. Pasal dia kata apa? Bahawa sistem kredit interest ni kita bagi cheap credit. Jadi kalau kita ada cheap credit, kita boleh membenarkan ekonomi itu lebih pesat berkembang. Tetapi kita lihat pula apa yang berlaku sebenarnya, sama ada dulu by Standard Gold ke, by petrodollar lepas jatuhnya brand agreement ke, atau dipanggil fiat money pun, rekas yang kita nampak apa yang berlaku ialah this cheap money credit ni tidak memberi keadilan lah pada rakyat. Sebab apa? Macam tulis saya tengok Malaysia ni rekod Bank Negara, you ada 2 trilion you create interest dan FRB cipta duit ni dah 2 trilion, dan kita tengok dalam 2 trilion tu 70% pembiayaan tu tapi saya tak tahu lah berapa banyak dipanggil Islamic Bank dengan konvensional, tetapi seluruh tu saya tengok dekat 60 hingga 70% pembiayaan tu kepada perumahan. Jadi ini satu benda yang cukup membimbangkan lah, sebab pembiayaan ekonomi negara 70% dekat rumah saja. It's a non-productive economic sebenarnya. You letak kat situ. Jadi akan banyak speculation berlaku kat situ. Lepas tu dalam hal itu balance 30% tu pula 20% kat korporat. Jadi korporat ni lah yang selalu lobby projek kerajaan hari-hari sampailah sekarang ni dia baik dengan banker, dia dapat projek. Balance lagi 10% saya tengok 5% tu kat credit card dengan personal loan. Untuk apa? Untuk belanja yang non-produktif kat kita nampak nanti. Betul. Tapi lagi 5% dekat SME. Jadi kita tertanya, SME tu yang melahirkan 60 hingga 70% workforce di Malaysia dengan KDNK maybe 65% saya rasa. Ini saja sumbangan negara, sumbangan riba kepada rakyat kita. 5%. Sebab tu saya kata kita ni hari ni miskin bukan pasal tak ada Allah. Kita yang berperang dengan Allah ni sebab tu Allah takdirkan kita jadi macam ni sekarang ni. Ini masalah dia. Bila ulama-ulama sekolah yang belajar terima hukum interest pasal teori Keynes ni ke apa, ataupun berdasarkan hadis yang salah pula dia punya interpretasi tu, kita memang ada masalah besar. Tapi saya ada yang saya rasa ada juga pakar-pakar syariah yang memang nak tahu kan apa cerita sebenarnya di belakang, walaupun dia orang jadi macam tu sebab expertise dia orang ni dalam syariah. Betul. Kan apa yang sebenarnya macam kita kata jual beli yang bank buat. Bila jual beli bank kena bayar pada penjual minyak tu. Betul. Persoalan dia apakah bank sebenarnya bayar? Betul. Itu melainkan orang yang tahu, dia akan tengok entry dia betul ke bank bayar pada orang yang dia beli minyak tu. Betul. Kan ataupun just main entry saja. Betul. Saya berani kata kan ini entry saja. Saya nampak macam tadi Datuk cakap tadi tentang loan dipanggil murabaha ni lah, sales contract. Bagi saya just a sales contract yang sama dia nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli apa, you tak payah beli kereta dekat tempat kereta, you pergi bank maknanya kan. Jadi kita nampak satu ialah dia unfair sebab jatuh kena kereta kena apa buat apa,
Dia nak ada kedai, dia nak ada barang dia. Dia ada barang dia. Betul. Bank tak ada barang. Jadi isu garah tadi lah. Betul kau ada barang ni. Lepas tu isu minyak ikan pun jadi problem tak? Garah lagi punya isu kat situ lagi. Jadi bank buat kerja entry tapi ini orang tu punya. Ini mungkin nak bayar. Okey. Jadi ini masalah kita. Dan dia salah gunakan banyak ayat jual beli ni. Dia gunakan ayat At-Tadayantum ayat 282 soal Al-Baqarah ni. Jadi kata boleh Allah benarkan jual beli tanpa tunai pada waktu yang ditetapkan. Tapi ada banyak syarat. Maksud apa dia jual beli tu yang bukan tunai yang ditetapkan pada waktu dia. Jadi saya bila dia tengok konsep murabahah Islam ni yang paling kontroversial sampai sekarang lah. Dan patutnya pula Islam tadi pembiayaan dia ialah sebagai bentuk yang lebih pada musyarakah, mudarabah. Apa tu mudarabah? Profit sharing. Macam mana Rasulullah dengan Khadijah. Musyarakah, berbentuk kerjasama. Ini ialah area yang kita tak develop. Kita dulu kata kita nak Islamic Bank tanpa riba, tanpa darah supaya zero inflation, zero unemployment, increase productivity. Tapi ini yang berlaku hari ini. Malu kita. Dan saya tertarik juga tu dengan profit sharing, dengan apa nama ni, musyarakah ni, dengan kerjasama ni. Pelayar-pelayar semua, sekiranya anda ada mempunyai soalan ataupun cadangan ataupun komen, sila nyatakan di ruangan komen tersebut dan kita akan cuba bertanyakan dengan ahli panel kita. Dan sebelum tu Tok Ki, kita ada sebenarnya pemanggil kita ni ada namanya Tuan Muzaffar, beliau daripada Ipoh. Assalamualaikum Tuan Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Muzaffar, saya difahamkan Tuan Muzaffar merupakan seorang pengikut setia kita di siri Bongkar PPIM. Mungkin kita bersama dengan Tok Ki, ada Tuan Jufris dengan Datuk Abdul Manaf. Mungkin Tuan ada soalan atau pandangan, dengarnya mungkin ada masalah sikit, mungkin boleh ceritakan kepada ahli panel kita. Silakan Tuan Muzaffar. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, saya nak sharing ataupun bagi pandangan tentang perbankan Islam. Apa yang kita nampak, selalu mereka kata perbankan Islam ni adalah membuat jual beli, transaksi jual beli. Tetapi ada tak kita pernah tengok legal documentation dia bahawa benarkah dia jual beli ataupun is a loan? Sebab apa? Kalau kita kata loan, kalau kata jual beli, kalau kita default, that means kita punya pinjaman terbayar ni kena become NPL, because NPL is already called non-performing loan. So bila loan, dia dah katakan dia bukan jual beli dah, dia memang loan. So itu bab satu. That means legal documentation dia adalah loan, tetapi terjemah dia kepada masyarakat dengan pada kata pemahkamah, dia present documentation kita tu is loan, tetapi masa dia briefing kepada kita tu adalah jual beli. Tetapi sebenarnya jual beli tu tak berlaku langsung, dan jual beli yang apa yang ahli fatwa ke ataupun kita punya SAC cakap, tak ada apa dalam hadis kata. Sebab hadis kata tidak ada dua kontrak untuk dalam satu jual beli. Itu dah nyata dah, Abu Hurairah punya hadis semua dah, benda tu dah jelas. Jadi kita selalu dia confuse between whether riba atau tak riba. Tetapi sebenarnya kita study balik the legal documentation. The legal documentation kita yang apa kita present is actually is loan, it's not jual beli. That's why bila kita bawa kes kita ke mahkamah, memang siapa peminjam Islamic banking ni koyak, memang akan kalah. Sebab apa? Bank, mahkamah ataupun hakim akan tengok is based on the loan. That means contract show what you present. So kita pergi balik tadi macam kata jual beli, sewa beli. Di dalam Islamic bank dia kata ijarah is between leasing, lessor and lessor. Mana ada sewa beli, mana ada sewa beli. Sewa beli ni diterjemah pada hire purchase. Hire purchase is a loan, dia bukan dah ijarah. So apa yang nak katakan, sistem yang ada sekarang ni kita kena reject. Kalau dia Islamic banking, tarik keluar perkataan Islam dalam Islamic banking, then I think everybody should be okay, because kita tahu there is loan. Tapi bila digunakan Islamic tu, menunjukkan dia telah mempergunakan agama dan memesongkan orang Islam supaya kita in Islamic. Tapi sebenarnya bukan, because definisi bank tadi Datuk Manaf dah explain dah. You must make a creation, that means you kena bagi pinjam dan meminjam dan menerima deposit. So secara langsung ya,
kita terperangkap dengan definisi Islamik, but actual it's not Islamic. That's why saya selalu katakan dia ni bukan Islamic, because kita kena tengok the legal documentation. Legal documentation dia orang, jual beli tu tak ada langsung, is sebenarnya loan, because jual beli profit and loss sharing, but they don't mention profit and loss sharing, they only say profit. And what the risk bank ambil? There's no risk bank ambil, semua kepada peminjam, and bank ambil profit. Kalau dia ambil profit, it's a loan. So itu yang saya nak tanya soalan lah kepada panel, betul tak Islamic banking tak langsung doing jual beli, dia are practice loan. So saya ingat kalau dah practice loan, maksudnya kita tak payah ambil Islamic banking lah, kita pergi pada bank dan kita tahu interest berapa kira, risiko dia pun kita tahu macam mana, dan semua peguam dan hakim pun tahu macam mana nak mengendali kes tersebut. Daripada Islamic banking, zero knowledge, and at the end consumer yang mati. Sekian, terima kasih semua. Okey, Tuan Muzaffar, terima kasih. Soalannya, adakah perbankan kita tu betul-betul Islami ke tak? Mungkin ada panel nak jawab, Tok Ki mungkin nak jawab, katanya dia orang ni pakar-pakar ni kan. Tok Ki tak ada. Jelas dia kata kalau katakan buat pinjaman tu ada NPL dan bank pun kira NPL. Dia kata kalau ambil profit pun berarti confirm lah benda tu adalah pinjaman. Jadinya kalau katakan terimalah hakikat bahawa itu bukannya Islam dan keluarkanlah perkataan Islam pada sistem perbankan. Itu paling mudah tu. Itu paling mudah. Dan itu tu Tuan Muzaffar, silakan Tuan. Ya, itu isunya, apakah bank sebenarnya membuat jual beli ataupun hanya menggunakan kaedah mekanisme untuk mengatasi ataupun orang kata apa, untuk mengelak daripada isu riba. Okay? Sebab kalau kita kata jual beli ni ada beberapa ciri dia. Nombor satu, kita masuk kedai, ada stok dia. Betul. Kan? Nombor dua, bila kita buat jual beli, jual beli, kita beli, dia ada dua. Saya kata kalau tak silap saya, Ibnu Taymiyah dia mengatakan ada tiga benda ataupun kaedah untuk jual beli ni. Satu, kita sebagai stokis, kita sebagai retailer. Saya beli daripada pembekal, kan? Sebab saya ni penjual, saya beli daripada pembekal sebagai stok saya. Itu satu jual beli. Jual beli yang kedua adalah sebab saya pengguna. Saya nak mengguna laptop. Saya pergi kedai laptop, saya beli laptop, saya tak jual pada orang lain lah. Sebab saya nak guna benda ni. Jadi jual beli ni ada dua je. Satu untuk stok. Yang kedua, saya beli ini saya untuk digunakan. Saya sebagai retailer. Okey. Dan jual balik pen. Sekarang saya jual pada pengguna. Sebab dia nak pakai pen ni. Betul. Kan? Jadi dia beli ni, dia takkan jual lagi pen ni sebab dia nak beli kan untuk nak pakai. Jadi orang tengah tu. Jadi dua. Yang ketiga dia kata adalah untuk mengelak daripada riba. Jadi itu dia tak benarkan lah. Kan? Sebab ini hanya satu kaedah. Satu kaedah nak mengatasi isu riba. Of course ada ulama-ulama ataupun pakar syariah yang mengatakan buat sedikit lebih baik daripada tak buat. Tapi itu soalan saya, apakah kita ni lebih masuk lebih dalam ke dalam lubang biawak ataupun kita sebenarnya mengeluarkan diri daripada riba? Jadi bila kita argue macam tu, orang-orang yang tidak pengalaman kan, ataupun tidak ada kita kata pengalaman lah kan, jadi tak kerja bank apa semua, dia tak tahu kan, sebab dia nak lari diri dia pada riba. Itu sebab yang kadang-kadang saya kata pakar-pakar syariah ni, ada pakar syariah yang kata, you jangan soal, saya yang tanggung. Beraninya. Saya kata janganlah macam tu. Hari ni kita ni orang yang boleh berfikir. Betul. Kan? Ini balik macam tu lah, apa 342 tadi tu. Jangan soal. Jadi apa guna otak saya? Bukankah lebih kurang 200 ayat di dalam Al-Quran di mana hujungnya Allah bertanya, apakah kamu tidak berfikir? Hanya untuk orang yang berfikir. Allah suruh kita berfikir. Kan, walaupun orang yang bercakap itu seorang yang pakar dalam bidang tu, tapi kalau dia salah, kita ni dalam bidang tersebut kan, takkanlah saya ni dalam bidang tu ni, dan saya berani kata kawan-kawan saya dalam banking Islamik sekalipun, sebab nak makan gaji terpaksa. Kalau tanya dia Islamik kan, dia pun kata tak.
Saya ada GM tangkap pakat GM apa semua, dia kata tak. Dia tak percaya, tapi saya makan tadi saya. Itu yang saya cakap tadi, sistem pendidikan kita tidak mendidik. Jadi dia begitulah pasal contohnya macam ni kan. Tanya doktor-doktor kebanyakannya yang akan cakap ini tak ada ubat, penyakit ni tak ada ubat, penyakit ni tak ada ubat. Pasal dia belajar begitu. Dan benda tu melibatkan akidah tu. Tapi kita kan kisah pun kita buat je lah pasal kita nak survive. Dan benda ini juga berlaku dan tempat kerja. Contohnya benda yang kita tak mahu, tak berapa minat, tapi kita ikut juga pasal kita nak kerja. Pasal kalau tidak dia kata mana nak dapat gaji. Sedangkan dalam Islam dah terang-terang cakap rezeki ni daripada Allah. Jadi mungkin kita tak bekerja kat situ, kita kerja kat lain dapat lebih pun mungkin. Jadi kita banyak yang kita kena tengok balik. Yang kita tengok hari ini orang kita ialah macam mana dah ada driver, ada kereta Mercedes ada. Jadi kalau tak ada disokong apa yang syarikat itu suruh kita buat, hilanglah kereta Mercedes. Betul. Nak naik Myvi pula. Betul, okey. Kalau jadi penasihat bank, panel syariah ni dapat duit banyak. Iyalah, memang kita tak cakap apa takut ni. Macam tu kita cakapkan duit banyak, kita dapat makan duit. Kita pun jadi kecil. Ya, memang. Cina pun cakap macam tu je. Kalau kita buat tak tapi betul ada soal juga kecil. tapi di sini saya boleh kata lah, ada kawan-kawan saya yang pakar syariah kan. Dia apa yang lain saya tak tahulah kan. Tapi ada yang memang dia nak buat sesuatu untuk apa Islamic banking ni. Saya Islamic finance saya tak ada masalah. Islamic banking disebabkan credit creation tadi tu saya bermasalah. Yang banking, Finance dia lebih luas. Banking ni salah satu cabang daripada finance. Kan? Itu nombor satu. Sampai saya nak cerita sikit tentang kejatuhan riba di dalam Christianity. Okay. Kejatuhan riba dalam Christianity juga bermula dengan tawaruk kita ni. Kan? Di Christianity dulu tahun lebih kurang 600-700 tahun dulu kan riba juga haram. Okey. Jadi pemikir-pemikir dia orang ni memikir macam mana kita nak mengatasi isu riba ni. Jadi dia keluarkan satu kaedah yang dinamakan contractum trinius. Contractum ni kontrak lah, trinius ni tiga penjuru. Kan? Sama macam tawaruk yang kita buat ni. Kan? Mula-mula apa church apa semua mengatakan ni semua ni haram. Tapi lama-lama disebabkan dia kata ni jual beli. Macam ni kan? Jadi pelan-pelan benteng riba itu roboh. Jadi kita pun menggunakan kaedah yang sama. Of course kita lebih perbaiki. Sebab kita kata tak boleh buat macam ni. Bila tak boleh macam ni, kita mula dengan buy al-inah. Buy al-inah saya ada komputer, saya bank, saya jual komputer dengan apa Faizal kan? Lepas tu Faizal jual balik kepada saya dengan harga yang lebih murah. Faizal saya jual dengan komputer Faizal nak pinjam 10,000. Kan? Nak pinjam 10,000. Jadi saya bagi Faizal ni komputer saya ni saya jual dengan harga 15,000. Bayar sebulan 1,000. Saya jual akad Okey, saya terima. Okey. So, you nak apa tadi? Komputer. You nak komputer ke you nak duit? Saya nak duit je bos. You nak duit 10,000. Tapi apa hal pula jual komputer ni kan? Jadi lepas dari itu satu akad yang pertama. Akad yang kedua, you akan jual balik pada saya dengan harga 10,000. Saya jual dengan harga 15,000 tadi, bayar tiap bulan 1,000. Kan? Sekarang saya beli balik dengan harga 10,000 tunai. Second hand akad, kan? So, jual beli tak? Jual beli, tapi barang you ambil tak sebenarnya di sini lah. Tapi kalau dulu dia buat macam sekarang pun, barang you ambil, you tak ambil barang. Tapi agaknya tu kita belajar ni. Banyakkan tempat kat bawah ni. Dia nak pinjam duit, tak ada dia declare beli komputer. Itu lagi itu dah penipuan. Lepas tu dah ni pun jadi. Ya Rabbi, lepas tu dia jual pula komputer tu dengan harga yang murah. Bagaimana dia memang. Lagi. Lepas tu okey, itu dipanggil buy al-inah. So untuk 20 tahun pertama kita menggunakan kaedah ni lah. Sehingga ada datang ulama-ulama lain atau pakar syariah lain mengatakan ini tak boleh dia kata. Kan? Bila dia kata tak boleh, sama dengan 342 lah ni. Bila dia kata tak boleh, dia tambah satu lagi kaki. Okey.
saya beli komputer ni daripada Toki. Toki jual pada saya. Saya bank. Saya bank. Toki jual pada saya dengan harga RM10,000. RM10,000 kan? Saya kena bayar Toki. Kan? Tapi cuba mana-mana bakal syariah, cek tengok sama ada saya benar-benar bayar pada Toki hari ni. Cek ni kalau sistem. tak bayar, maknanya tidak ada transaction, maknanya tidak ada Kita bukan jual beli. Yes. Pergi cek sekarang. Saya kata pergi cek sama ada bank membayar masuk akaun penjual sebenarnya. And Toki tak ada kaitan dengan saya sebenarnya. Tak. Bank akan kontrol dia punya akaun. Okey. Jadi saya dah beli dengan harga RM10,000. Okey. Sekarang saya jual pada Faizal dengan harga RM15,000. Faizal nak apa tadi? Saya cari duit. Nak jual berapa tadi? 10? RM10,000. Okey. Mana kan bukan nak komputer tu? Tak ada. Okey, Faizal jual balik pada Toki. Toki bayar RM10,000. Tapi transaksi ni, accounting entry ni semua bank yang kontrol. Kalau kita kata jual beli yang sebenarnya, walaupun kita jual 3 parti, saya bayar pada Toki. Betul-betul bayar lah. Saya betul-betul bayar pada Toki. Kan? Kemudian saya jual. Okey, itu tak ada masalah. Saya jual. Okey, sebenar-benar jual. Dan bila you jual pada Toki, Toki akan bayar pada you. Bukan bank yang kontrol semua payment ni. Dia nak mudah. Jadi ini apa? Mengatur. Yang diatur oleh bank, semua bank kontrol. Kalau bank dah bagi RM10,000 kat Toki, takut Toki tak bagi kat you pula. Memang tak lah. Bila kita kata personal financing, kan? Kita kata bukan RM1 dua, bukan satu dua orang. Kan? Kalau seorang RM10,000, 100 orang, 1,000 orang, berapa juta? Toki mana ada banyak duit macam tu? Okey. Kemudian datang pula ada pakar-pakar saya yang kata, dia tak boleh, ni pun teratur. Bila teratur 3 kaki ni, kan? Ini contractor trainers ni kan? Bila pakar church kata tak boleh, kita buat pula 4 kaki. 4 kaki sekarang saya beli pasal kita mengatur Pak Toki jadi penjual dan pembeli. Sekarang tak, saya beli daripada Jeff. Jeff, you jual pada saya. Kan? Tapi saya tak bayar ke dia. Dia main paper je. On paper je. Kemudian saya jual pada you. Kan, Fazal nak jual. Tapi tadi you boleh berjual balik pada dia. Sekarang tak boleh. You kena jual pada Toki pula. Jadi daripada 2 orang jadi 3 orang, jadi 4 orang dah sekarang. Aduh, ya. Tapi barang ni kita Tak ada ada tak bergerak? Tak ada juga. Tak ada bergerak. Minyak tu tang situ juga. Ada minyak tak? Ada. Minyak tu adalah dia beli tak mana-mana. Tapi apakah itu satu pembelian yang benar-benar nak beli? Kalau kita buat sekali, bagi saya lah, terdesak. Mungkin secara terdesak. Ini Zaid dengan siapa ke saya lupa. Zaid dengan Atak. Ya, dia buat cara macam ni. Itu sebab kita nak mengelak daripada riba. Sekali kita buat, tak apalah. Dah buat hari-hari je. Kalau dia buat tiap-tiap hari, itu dah jadi satu sistem, satu mekanisme. Mekanisme. Itu yang kita panggil backdoor. Seperti yang kita bincangkan hari ini. Nanti kalau saya kata backdoor, kawan-kawan marah. Tapi jadi saya tak kata, dia Faizal dia kata. Kerajaan backdoor. Kerjaan dia rooftop lagi. Saya berani kata di sini lah. Kalau ada pakar syariah yang sebenarnya, pergi cek apa yang saya kata ni benar atau tidak. Saya bukan nak menjatuhkan perbankan Islamic finance, tidak. Kita ni pun orang Islam juga. Takut juga dengan riba. Bukan kita sengaja-gaja nak cakap kat sini supaya nak merobohkan perbankan Islam, tidak. Tapi kita perlu satu kaedah yang benar-benar lah. Tak perlu dicari secara serius lah saya rasa. Kita nak kata backdoor ke helah ke, itu ulanglah perkataan apa yang kita. Tapi itulah hakikatnya. Betul. Saya berani kata. Itulah hakikatnya. Saya sebagai seorang ex-banker, walaupun saya dah tinggal banking agak lama, kurang 13 tahun. Kan? Tapi semasa saya di conventional bank pun saya cek secara detail. Ya. Dan bila saya masuk Islamic banking pun, sebab saya pun ingat nak larikan diri daripada isu konvensional. Betul. Tapi bila saya masuk dalam ni, bukan saya saja, arah saya pun dia nak lari, dia nak cek tengok sistem ni betul ke tidak. Dia pun setuju dengan saya. Sebenarnya lebih teruk. Dia withdraw juga. Nah, akhirnya. Memang kita ni minoriti, ya, tapi kita kata macam ni, bukan kita sengaja nak menjatuhkan perbankan Islam, tidak. Tetapi kita ni orang kata lebih support sistem sebab
orang kafir, orang bukan Islam, dia suka kita buat sebab tidak menjejas dia punya business. Because kita masih menggunakan sistem yang wadah yang sama. So it's not a threat to dia apa ni. Oh, kita yang nak bangga. Oh, tengok orang bukan Islam pun menggunakan perbankan Islam pun semua. No, they are only looking for better rates tu je. Jangan kita terberdaya dengan benda-benda macam tu. Toki, apa yang kita ada Toki kan, backdoor. Alah, sebenarnya ni cara ni lah kan, nak halal instant lah kita panggil kan. Kita cakap balik dah, kita kena ada kesedaran yang menjuruskan kita kepada mencari benda yang betul. Pasal hari ini dia jadi suka hati lah sekali keadaan hari ini saya pelaksanaan undang-undang tak ada ataupun tak dibuat dengan betul. Jadi akhirnya kita akan jadi pertama teruk. Kalau kita tengok Rohingya tu teruk, kita mungkin teruk pada tu lagi. Kalau kita tengok Melayu Campak teruk, kita pun apa beza kita? Jadi ini yang kita kena betul-betul lah. Pasal yang pentingnya niat tu pun kena betul lah. Pasal niat yang betul-betul kita mencari redha Allah untuk kita mendapat apa yang kita cari. Itu jawapannya kan. Dan masa kata ni tak apa, terus. Kita berbaki sedikit lagi masa tu Ki. Mungkin Tuan Jufis ada beberapa minit ni kita nak ni lah, nak apa nama ni, sebab liga mungkin terus okey, saya nak tanya tadi yang boleh ke buat yang tadi tu, boleh ke kita take up the case against siapa-siapa against the bank ke? Mana duit kan, kau tak cari ada apa aspek mana yang penjenayah, elok je penjenayah, apa elok isap curut je dekat hotel. Saya cerita sikit. Masa saya di salah satu bank dulu lah, saya jaga semua cawangan setiap minggu. Setiap minggu datang satu report atas meja saya. Kalau kes seorang guru duit masuk 25 juta, 20, jangan 25 juta, 80,000 kata, kan, akan keluar laporan kepada saya. Dia trigger dia akan trigger, dia akan keluar satu. Jadi saya tahu duit dari mana ke sana ke mana. Oh, dia money trail pun dah buat dah. Allah Toki, saya kerja saya Toki. Money trail tu dah 30 tahun dulu dah ada dah dapat dah 20 tahun. Okey. So saya tahu ke mana duit ni. Jadi kalau nak kata tak tahu, tak boleh ya. Saya rasa tak mungkin lah. Lagi-lagi dalam, kalau dulu tu susah sikit kita nak cari manual. Ya, ini terus dia tekan semua sistem saja. Sistem saja. Mana duit tu bila masuk saja account, kita boleh trace sampai mana dia keluar. Dia pergi bank lain, kita dah tak boleh check. Itu bank tu pula dia check. Di situ bank negara under AMLA punya ni, dia boleh check. Dia boleh trace. Kan? Sama ada nak trace tak nak trace, itu pulang lah. Kenapa tidak? Jadi memang ada laporan tu, memang ada lah. Kalau masa zaman saya memang mungkin sekarang dah tak ada. Allah. Itu zaman saya memang saya tahu siapa masuk akaun, siapa apa semua, memang tiap hari. Memang tiap seminggu sekali saya check. Tapi menarik tu. Ada ke banyak yang tak betul yang masa tu? Banyak lah dia jatuh dalam orang kata apa, tak masuk akal lah. Dia guru. Kalau guru kita kata apa dulu gaji berapa? Katalah 1,000 2,000 je. Tapi masuk akaun tu kan banyak di bawah tu. 30,000, 40,000, 80,000 kan. Jadi dia trigger. Jadi apa jadi? Jadi kita akan laporkan pada bank negara. Oh, bank negara dah buat susulan. Jadi dalam konteks ini juga, maknanya bank negara kena cuba cari dan tentukan mana jadinya perkara ini. Siapa yang ambil duit yang 80 juta tu? Saya rasa kalau nak trace sampai ke akhir tu mungkin susah. Sebab kadang-kadang bila duit tu keluar dari pasal ni tak, dia sebelum pada overseas lagi, yang sign tu pun tak ada witness contohnya. Itu kena check bank lah. Apa proses dia, apakah proses dia betul ke tak betul kan. Dan kita ada masa berbaki sikit saja tu, silakan Tuan Jofis lah untuk membuat kesimpulan apa yang pengguna option aplikasi legal. Kita dah tahu macam Tuan Muzaffar cakap, confirm ini adalah backdoor, NPL dikira sebagai macam tadi saya kata tadi, produk bank Islam ni ada dua lah. Satu yang bentuk yang simple lah, iaitu beli barang, contract sale, murabahah tadi tu, dan di rumah semua tu. Jadi isu ni memang quite controversial jugalah, sebab banyak
menyatakan bahawa konsep jual beli ini adalah satu helah, satu legal trick, kan? Dan juga dia membebankan peminjam kalau berlakunya, kalau projek itu sangkut ataupun even nak bayar early payment pun kena bayar the whole contract sale kan, as compared to conventional. Kedua pula yang kita hujan dekat isu contract sale atau deferred payment ni, murabahan ni, ialah dia punya cost finance itu sama tinggi. Sebab kalau you betul kata tak nak riba, kenapa you punya harga pun lebih kurang sama macam conventional? Because dia terikat dengan pricing daripada conventional. Dia terikat dengan interest, LIBOR, ada interest rate-nya tentang apa dia penawaran awal. Jadi dengan ikatan-ikatan ni kita dah terikat dengan riba lah. Itu satu aspek. Yang kedua kita komen ialah setakat mana sebenarnya Bank Islam ni patutnya menjurus kepada pembiayaan yang membentuk mudarabah, profit sharing, musyarikah, joint venture. Ini kita tak pergi jauh sangat ke arah ni. Even SMI kita atau SME bank kita pun pun nak macam-macam collateral kan, nak bagi loan. Jadi tak ada niat betul-betul nak bantu SME. Ya, dia kena tengok tempat. Tahu. Tapi saya pun faham ada juga risiko dia kan. Dia kalau yang tak ada garanti pun ada. Yang dekat apa ni Hong Kong tu yang buat 2.4 bilion tu itu dipanggil selective financing. Bukan selective prosecution, selective financing. Sekarang hari ni macam-macam dia ada selective mind dengan selective. Dia nak apa ni kata PKP ni kan, apa ni pindaan ni. Dulu riba ni kita kena exploit. Tapi hari ni dengan bioengineering, dia jadi cantik. Dengan apa ni big data algorithm, AI, artificial intelligence, dia nak cocok kita, nak bagi kita jadi apa tahu? Irrelevant. kita berdepan zaman yang bukan kita dapat robot untuk guna kita, dia nak robotkan kita. Jadi saya sedikit risau lah bila saya baca banyak buku advance ni kan. Kita nak pergi mana? Kita sekarang bukan lawak orang yang nak exploit kita. Nak lawan orang yang anggap kita apa tahu? Irrelevant. Jahat orang ni. Jahat. Ni tadi ingat jahat tu. Jahat tu. Satu saya silakan. Sebelum terlupa. Ada satu perkara. Dan mungkin Datuk boleh terus simpulkan terus. Saya kata ada satu perkara juga. Dia kata perbankan Islam ni tidak boleh. Ini dia kata ni. Dan memang saya copy dia ni, saya simpan. Quote unquote tidak boleh. Dia kata perbankan Islam tidak boleh membuat jual beli yang sebenarnya. Jadi option apa ada pada dia first dia kata itu. Kalau dia sebagai seorang pakar syariah juga mengaku bahawa jual beli bank itu bukan jual beli yang sebenar. Saya kata macam ni lah, Reza. Ini Samsung, tapi ini bukan Samsung sebenar. Macam itu. Saya tidak berbohong, cuma saya tidak berkata benar. Ada tak benar tapi tak benar. Benar tu ada tapi tak benar. Ada lagi satu. Kalau bohong lagi teruk. Saya benar cuma tak benar. Dia ni satu lagi. Dia very economical with the truth. Jadi pengguna apa pilihan yang kita ada tu? Silakan. Saya kalau ialah secara ini secara untuk peribadi lah. Secara peribadi, saya mungkin pakar syariah ataupun akan mengatakan saya ini salah. Saya tak cukup ilmu kan. Okeylah, tak apalah. Tapi saya berpegang pada surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 Allah kata bangkai, babi, semua tak boleh makan. Ya, betul. Ujung ayat tu sekiranya kamu dalam keadaan terpaksa darurat kan. Jadi makanlah tapi jangan melampaui batas. Tak mana tak boleh dah taruh tiram sos ke kicap ke garam, buat boleh burger lah, sosik lah, semua kan. Makanlah secukupnya kan, secukupnya. Dan nak bekal untuk esok pun tak boleh kan. Faizal punya cukup, saya punya cukup, Jeff punya cukup, berbeza kan. Jadi kita tepuk dada tanya dia cukup tak. Jadi di situ saya ambil itu. Jadi bila saya ambil itu, mungkin orang kata oh tak sesuai. Tapi dalam situasi begini, saya kata keadaan sekarang ni keadaan darurat. Okay, sistem kewangan yang kita ada ni ada satu sistem darurat. IMF sudah membuat satu kajian di mana there will be a reset in terms of currency. Dia orang dah standby SDR. Okay. Jadi dalam sistem yang macam ini, kita nak kena beli kereta. Kalau kita pergi Islamic Bank tak bagi kat kita pun, mana kita nak pergi? Betul. No choice, kita kena pergi juga. Isunya kalau kita tak mampu beli kereta yang besar,
tak boleh mampu beli yang baru, beli yang second hand. Kurangkan peminjaman kita tu. Kerana apa? Kita nak mengelak diri kita daripada riba. Sebab kita tahu. Jadi saya lebih suka mengatakan bahawa ini riba. Ini riba. Bila kita kata benda ni Islamik dah, berduyun-duyun lah, beratur-beratur lah orang Islam kita ni nak pergi pinjam dengan semua bank, pakai kredit card tak ada masalah, pergi ambil personal financing loan, bank pun tersilap beberapa kali mengeluarkan personal financing loan, dia kata Islamic personal loan, kan? Jadi bank sendiri pun kadang pening kepala, kan? Jadi saya kata, bagi saya kata this is riba, kan? Tapi dah terpaksa sebab sistem dia macam ni. Jadi bila kita tahu riba dan kita takut, kita tak berani nak ambil sebanyaknya. Tak ada seronok. Berhati lah, berhati. Kan? Tapi kalau kita businessman, kan, itu lain lah pula. Sebab kita nak pakai modal lah apa semua. Tapi itu pun kaedah boleh beza. Kan? Saya lebih suka mengambil pendekatan yang sebegitu. Mas itu okey. Ya. Cantik lah tu. Ya. Tapi sikit lah cakap tadi. Untuk mana kita kata pengguna tadi. Sebenarnya siapa cakap pengguna? Kita ni diperguna. Mungkin tukar persatuan dipergunakan. Persatuan kena guna. Untuk mana kata dia kata mengaku sajalah tu riba. Supaya pengguna terpengaruh ya. Mengaku dulu sajalah. Mengaku saja tu. Okey, silakan ada beberapa minit lagi, seminit dua ni untuk apa nak simpulkan, silakan Tok. Kita ni tiada upaya dalam banyak urusan. Apa pun kita cubalah. Kita cuba buat apa yang kita mampu buat untuk kita mencari yang terbaik. Dalam ini adalah proses perjalanan kita dan usaha kita harus bersungguh, dan itu kita serah pada Allah. Kita tiada upaya. Dan untuk penonton semua, terima kasih kerana terus bersama kami daripada pukul 9 ke 10.30 minit kita telah ke udara dan bersiaran ini. Dan ya, mengaku sajalah itu adalah riba, dan itu adalah pendapat pakar kita di sini. Dan itu jadi kontroversial. Esok saya masuk 342 mati saya. Dan belum lagi. Dan hakikatnya ialah tahulah belum, tapi mungkin saya di pertama dan itu adalah hakikatnya bahawa itu adalah riba. Nafilah bagaimanapun ia adalah riba. Dan itu untuk itu semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain pada minggu depan. Bagi bangsa Johor, selamat mengundi besok. Tunaikan kewajipan anda sebagai pengundi. Buat pilihan yang tepat. Jangan tanya orang lain. Undi anda adalah rahsia. Untuk itu saya ucapkan sekejap. Ya, okey. Jangan undi calon-calon yang nak gunakan kita, yang jenis-jenis macam yang kita tengok tadi tu, yang menyokong 3 foto. Itu jangan. Dan untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan. Bye.